menjadi persembahan selamat datang dari The Saka Culture Troupe Kampung Puih. Mereka mula bergiat aktif dari tahun 2002 dengan bimbingan dan tunjuk ajar dari pelbagai pihak, memperjuangkan kebudayaan dan adat budaya kampung kaum Selako, diketuai oleh saudara Robson Anak Rabil, mempunyai ahli dari kalangan anak-anak muda dari Kampung Puih, Puih Kenek dan Siru Dayak. Tarian Wik Jongan menceritakan mengenai mimpi seorang anak yang terlalu sedih kerana merindui ibu bapanya yang sudah meninggal dunia. Dalam mimpinya, Ibu Jongan datang kepadanya dan menyanyikan lagu serta menari untuknya bagi menghiburkan hatinya. Lagu dan tarian Wik Jongan mempunyai banyak unsur nasihat tentang bagaimana kehidupan Jongan harus diteruskan sehingga akhirnya akan bertemu semula di dunia yang lain. Lagu ini juga berkait rapat dengan amalan tanaman padi yang amat dititik beratkan dalam adat istiadat masyarakat kaum Selako. Sekali lagi tepukan kepada The Saka Culture Troupe Kampung Puih. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan penuh rasa kehambaan dan kesyukuran kehadrat-Mu ya Allah, dengan limpahan nikmat-Mu yang berpanjangan. Ya Allah, pada hari yang mulia ini kami berhimpun di majlis perasmian ponton dan landscape tebingan Sungai Sematan yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, rahmatilah dan berkatilah majlis ini. Jadikanlah majlis berjalan dengan selamat dan sempurna. Semoga segala kerja kebaikan dan kebajikan yang diusahakan mendapat restu keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, dengan terbinanya projek ini agar memberi kemudahan dan kemanfaatan kepada kami sekalian, dipohonkan keselamatan yang berpanjangan di sepanjang penggunaannya. Ya Allah, jadikanlah kami insan yang sentiasa bersyukur dan menghargai di atas segala pembangunan dan kemudahan yang diusahakan. Pandulah kami pada setiap pekerjaan dan perancangan kami untuk mentadbir urusan negeri dengan baik dan teratur. Permudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami sekalian, berganding bahu dengan semangat bekerja sama, mendukung kepimpinan negeri agar terus maju menjelang 2030. Allahumma ya badi'as samawati wal ard. Ya Allah, kekalkanlah negeri dan negara kami dengan nikmat keamanan dan kesejahteraan. Hindarkanlah kami daripada segala musibah dan bencana-bencana alam, wabak-wabak penyakit. Peliharakanlah perpaduan dan persefahaman di antara kami yang berbilang bangsa, budaya dan agama. Akhirnya kami memohon limpah rahmat serta taufik dan hidayah-Mu ke atas Yang Amat Berhormat Premier Sarawak dan istri, kepada pemimpin-pemimpin dan rakyat sekalian. Selamatkanlah kami, negeri dan negara kami. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafaruqana min ba'dihi tafaruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Sahibul Fadilah Datuk atas bacaan doa itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita orang ni? Sihat? Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Negeri Sarawak. Yang berhormat Tan Sri Datuk Amah Haji Muhammad Asfia bin Haji Awan Nasar selaku Speaker Dewan Undangan Negeri. Yang berhormat Datuk Sri Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, merangkap Ahli Parlimen P193 Santubong. Yang berbahagia Datuk Sri Haji Muhammad Abu Bakar bin Mazuki, pemangku
Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Yang Berhormat Timbalan-Timbalan Menteri, Div-Div Kenamaan, ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin merapatkan setinggi-tinggi penghargaan dan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah rahmat dan kurnia-Nya kita dapat sama-sama berkumpul di majlis yang bersejarah pada hari ini. Kita lihat hari itu cuaca pun sejuk-sejuk. Saya pun bingung juga, takut hari hujan, tapi alhamdulillah siknya hujan hari itu. Saya juga ingin mengalu-alukan dan mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Premier kita di atas kesudian masa dan komitmen beliau untuk menghadiri dan menyempurnakan majlis perasmian pontun dan landscape tebingan sungai Sematan serta penyampaian hadiah kepada pemenang-pemenang joran Tanjung Datuk hari itu. Saya tahu masa premier kita tu amat terhad dan saya amat berbesar hati yangnya dapat datang situ bersama kita, bukan dengan orang lain, orang Tanjung Datuk juga. Betul sih. Untuk maklumat Yang Amat Berhormat Premier, pertandingan joran Tanjung Datuk merupakan salah satu pengisian program sempena perasmian pontun jeti yang kita lihat di sebelah kanan saya, di mana projek itu telah diluluskan oleh kita dan alhamdulillah setelah sedikit kelewatan disebabkan COVID, sudah pun siap dan bernilai sebanyak 5 juta ringgit. Saya dengan ini ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada mantan yang berhormat, iaitu bonda saya Datuk Amah Hajah Jamilah, kerana beliaulah yang mengilhamkan projek ini dan alhamdulillah ia sudah pun siap sepenuhnya. Jadi kita beri tepukan dengan yang berhormat Datuk Amah Jamilah. Saya pun si lupa juga dengan Datuk Seri Wan Junaidi selaku MP kita di situ. Masanya Menteri NRI dulu, hanya juga melulus waterfront kita di situ. Kita beri tepukan dengan Datuk Seri Wan beberapa tahun yang lalu lah. Untuk makluman yang berhormat, bila kita berkelakar hal ngail tu, pertandingan joran atau pertandingan ngail tu adalah satu perkara yang amat dekat di hati saya. Ia amat dekat di hati saya kerana almarhum ayah saya mari, almarhum Tonan, memang seorang yang minat ngail. Sebelumnya jadi YB di situ pun memang selalu datang ke situ, pergi ngail di Telok Melano nun, bermacam-macam kalbet sudah dibagi. Jadi saya tu masa saya pun masih kecil juga, masih sekolah rendah, selalu juga ngikutnya. Jadi saya rasa tegal dia lah kulit kami doa tu si pandai cerah-cerah. Nang malah hitam manis saja. Tapi alhamdulillah dengan adanya aktiviti memancing seperti ini dan kita dapat juga meningkatkan aktiviti pelancongan di kawasan Sematan itu. Dan saya ingin ucapkan terima kasih kerana musik silap saya pada tahun yang lepas Yang Amat Berhormat Premier pun ada datang di Laut Telok Melano, di Laut Sematan kita tu, dan melepaskan tukun-tukun tiruan bersama dengan agensi forestry SFC. Jadi alhamdulillah ia dapat meningkatkan juga pendapatan nelayan di kawasan saya situ. Yang Amat Berhormat para hadirin sekalian, baru-baru tu di dalam Dewan Undangan Negeri, kami sebagai ADUN telah bersama-sama meluluskan satu Forest Amendment Bill, di mana di dalam undang-undang ini terdapat satu chapter berkenaan dengan Forest Carbon License, di mana carbon yang ada di dalam pokok-pokok kita di kawasan kita tu, kita dapat harness the carbon, dan kita dapat menjadi satu sumber pendapatan baru
di kawasan kita dan untuk negeri Sarawak. Saya rasa mungkin YB Premier dapat menjelas dengan lebih lagi. Tapi satu yang saya boleh menjelaskan di situ, di tempat kami itu YB, hutan pun ada, hutan bakau pun ada. Jadi si mustahil lah jika kerajaan negeri ingin membuat satu pilot project untuk carbon research ini di kawasan saya. Saya amat alu-alukan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, apabila saya diberikan mandat oleh pengundi-pengundi saya pada pilihan raya yang lepas untuk menjadi wakil rakyat, ia sudah menjadi satu aspirasi saya, di mana saya mahu meningkatkan taraf hidup ekonomi dan average household income penduduk di kawasan saya. Salah satu cara yang saya lihat adalah kita perlu memanfaatkan aktiviti-aktiviti pelancongan yang ada di kawasan kita tu. Disebabkan aktiviti pelancongan ini akan mengadakan satu yang disebut sebagai multiplier effect ataupun ekonominya berkembang di sebuah kawasan. Sebagai contoh, jika satu hotel dibina di situ, ia akan memberi peluang pekerjaan kepada penduduk-penduduk setempat, dan pada masa yang sama pengunjung-pengunjung datang di pasar sematan tu berbeli barang. Jadi para yang penjual-penjual peruncit situ semua pun ada income. Di macam ialah cara kita nak membangun kawasan tu. Dan pelancongan merupakan salah satu sektor ekonomi yang penting jika kita lihat di dalam post-COVID development strategy yang diintroduce oleh Kerajaan Negeri Sarawak menjelang tahun 2030. Selain daripada meningkatkan taraf hidup ekonomi penduduk di kawasan saya tu, saya juga peka akan keadaan pembangunan di kampung-kampung di bawah jagaan saya yang amat berhormat. Saya pun akan merasa janggal sekiranya pembangunan pusat infrastruktur di kawasan saya ini berkembang maju, tetapi penduduk di kawasan masih juga belum merasa selesa diam di kampung masing-masing. Untuk pengetahuan yang amat berhormat, masih ada sebanyak 15 kampung di Tanjung Datuk tu masih mempunyai titian-titian kayu yang sudah lama. Jadi saya berharap mungkin Yang Amat Berhormat Premier bermurah hati hari itu. Jadi saya tu coba nak ngolok juga lah. Saya tahu yang memang murah hati yang akan beri, tapi bukan saya yang untung. Yang untung adalah orang rakyat N3 Tanjung Datuk. Sebagai Yang Amat Berhormat Premier, sebagai seorang adun belia, semestinya saya juga turut mementingkan pembangunan belia di kawasan saya ini, terutama sekali on sports development. Untuk makluman Yang Amat Berhormat, kawasan saya tu Lundu dan Sematan hingga ke Sampaji, tiap-tiap hari ada aja aktiviti sukan yang berjalan di kampung-kampung masing-masing, dan bermacam-macam sukan yang dimain sidaknya. Salah satu venue di mana sidak tu selalu berkumpul dan bermain adalah di mini stadium Lundu. Tetapi keadaan mini stadium kami di Lundu nun Yang Amat Berhormat amatlah lama juga. Jadi itulah permintaan saya yang kedua. Berharap agar pihak kerajaan dapat melihat akan perkara ini dan mungkin menambah baik fasiliti sukan di kawasan saya tu. Untuk makluman Yang Amat Berhormat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kejayaan pembangunan di kawasan saya ini merupakan satu langkah proaktif hasil kerjasama yang baik di antara agensi-agensi kerajaan yang terdapat di daerah Lundu Sematan yang diketuai oleh pejabat daerah Lundu dan pejabat daerah kecil. Mun sidak tu saya rasa dapat juga saya nak menjalankan kerja saya dengan bagus. Secara peribadinya juga
saya ingin menyarankan juga komuniti dan penduduk di kawasan N3 Tanjung Datuk agar sentiasa untuk menjaga kebersihan di kawasan kampung-kampung masing-masing dan mengutamakan kesihatan di dalam kehidupan seharian. Sehubungan dengan itu, dalam menyahut dasar kerajaan negeri untuk menjadikan negeri Sarawak maju menjelang tahun 2030, kelulusan projek rangsangan fiskal pembangunan yang telah diberi oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, iaitu sebanyak 200 lebih juta sudah diberi Premier kita dengan Tanjung Datuk. Dan diharap ini dapat membuka peluang pelaburan di dalam sektor ekonomi pelancongan di dalam dan luar negara. Yang Amat Berhormat, para hadirin yang saya hormati sekalian, sebagai penutup, dengan penganjuran majlis ini, saya ingin mengucapkan syabas dan terima kasih kepada semua agensi yang terlibat in this organizing committee, semua agensi daripada pejabat premier, pejabat residen, pejabat daerah Lunduk, daerah kecil Sematan, JKR, pihak polis, MDL, pihak media dan agensi-agensi lain yang mungkin saya dapat sebut di situ, tetapi terima kasih semua. Saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Yang Amat Berhormat Premier kerana dapat hadir bersama kita, dan kami di kawasan N3 Tanjung Datuk sentiasa menyokong kita dalam apa-apa usaha kita dalam membangunkan negeri Sarawak yang kita cinta ini. Jadi dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Cik Azizul Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Yang Berhormat Saudara Tan Sri Datuk Amar Haji Muhammad Asfia, speaker kita di Sarawak tu. Khususnya Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal undang-undang. Terima kasihlah kerana dah lulus orang undang-undang MA 63 ya. Jadi hak kita Sarawak validlah mengikut perjanjian Malaysia. Tahniahlah Datuk Seri. Yang Berhormat Saudara Azizul Anwar Haji Adnan, tuan rumah kita gitu bersama Datuk Wan Junaidi, Sora kedak macam Denan juga, bukan aja kulitnya cerah-cerah. Seterusnya Yang Berhormat Timbalan Menteri, ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua masyarakat, adik kakak di Lunduk dan Sematan tu. Lebih dahulu saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari itu dapat datang ke Sematan dan diberi penghormatan untuk meresmikan kalan baru, kalan di Sematan, kalan yang timbul naik mengikut air. Nang benar kami dua Yang amat berbahagia Datuk Jemilah apabila balik dari Pulau Tantalang, dan juga selepasnya saya datang lagi situ, naik tangga, ada tangga sebelahnya, licin tangga ya. Jadi apabila licin, mungkin kita orang muda tu saya dah halah, orang eksen muda. Tapi orang tua susah. Sebab pialah tu Amar Jamilah madah kita pola jak baru. Jadi kan saya kata pola lah, tapi cara baru lah. Ya teh nak turun naik ya. Kena tu dah ada teknologi, pakai teknologi baru. Minat Datuk Jemilah menang saya mahal tu. Kerana kita malah kalan macam biasa. Mahal-mahal saya dah hal. Kelak kita mula. Akhirnya hari itu kita dapat menyaksikan jeti ataupun kalan baru untuk orang di Sematan. Apabila saya datang situ, teringat saya satu majlis kita adakan waktu malam. Sri Adnan Ketua Menteri,
saya timbalannya di depan tu yang kata kaca situ jo mau dipolah dan kaca. Jadi saya pun sini mesti pelancongan juga. Jadi kita ngatur lah. Sayangnya hanya si dapat nyaksi apa yang akan kita buat. Tapi jangan susah. Pak katanya Gunung Gading Puncak Mahligai. Saya ketupat berisi inti, hancur badan, tulang berkecai, belum berhenti. Walaupun yang ada, kita teruskan. Jadi alhamdulillah hari itu kita dapat menyaksikannya. Dan sudah tentu kawasan itu adalah kawasan yang mempunyai potensi dalam sektor pelancongan daripada Haziq Zone tadi. Sebenarnya ada 2 igil tempat bagi orang masuk di situ. Satunya dari Petrajaya melalui Rambungan. Satunya ialah melalui Bau. Dan dua-dua Bau dengan Dunduk Sematan tu, dua-dua ada tarikan pelancongan. Sebabnya lah kita teruskan kerja kita. Apabila kerjaan PS mage ditariknya Rambungan, menjejaskan perhubungan kita, plan kita untuk Lundu, saya sih tak agak-agak. You ambil lah perintah Sarawak akan teruskan pembangunan jambatan. Jadi kita bangunkan jambatan Rambungan. Kaya 7 jambatan, 8 kah jambatan kecil ya. Menggunakan dana kita pun. Makai duit kita pun. Yang nangit-nangit mana yang katanya lah saya. Tapi kita teruskan usaha kita. Alhamdulillah semua tu dalam pelaksanaan. Daripada belah Petrajaya terus ke Lundu dan Sematan. Gunakan dana kita pun. Lepas ya kita akan bangunkan buat manusia baru. Kita nak membesarkan jalan menuju Bau, jalan lama okay. Jalan lama ya akan menjadi dual carriageway. Duit kita pun juga. Maka dana kita pun. Apabila natuk dari Kuching ada 2 igit yang datang ke Sematan dulu, maka Bau Sematan dulu akan berkembang. Apabila berkembang, nak katanya spill over tadi, multiplier effect ya, dari sudut teori ekonomi, kalau RM1 masuk dalam pelaburan yang akan mewujudkan 2 kali ganda kerja. Ya teori ekonomi lah. Jadi bermakna kalau kita melabur di situ, kemudahan akan ditingkatkan. Orang pihak swasta pun akan datang dan mewujudkan pekerjaan. Orang di kawasan Dunduk Sematan. Nak kata Azul tadi, betul lah katanya ya, untung kita ada wakil rakyat macam tu. Jadi mudah je lagi. Alhamdulillah kita melatih dalam parti kita, memang kita latihlah orang budak-budak. Apabila setidaknya ada pengalaman, nak datuklah kerja-kerjanya membangunkan dan mewujudkan ekosistem ekonomi yang dapat melimpah kepada rakyat jelata. Jadi sebabnya lah tadi apabila Denan Madah katuk kaca, saya ngantinya saya teruskan usaha tu. Mula ya dek, kalan dia secukup. Yang kita hendak ialah setidak-tidaknya hotel penginapan yang internasional datang di situ. Dan yang dapat mewujud pekerjaan dan juga tarikan ada situ, nak Gunung Puih lah, nak National Park lah, nak pergi Pulau Talang lah, nak Ngail kah, semua cukup situ. Nak bertandak pun boleh. Semua cukup di situ. Jadi kita tarikkan. Tapi mesti ada penginapan yang sesuai, dapat kita ngembak orang antara bangsa datang situ. Jadi hari itu saya nak kongsi dengan kita lah. Pihak swasta
akan membangunkan penginapan di kawasan Lunduk dan Sematan khasnya Sematan. Jumlah pelaburannya udah confirm tu 120 juta. Udah confirm. 2. Hotel Sigit tu tak anggap saya ada melihat desain hotel tu ialah di Dubai. Palm Hotel, Palm. Apa Jumeirah ke apa namanya? Nok kedak pokok sedaya nak mula di Sematan juga. Jadi kita macam dah Dubai kena. Jadi apabila akan mewujudkan pekerjaan dan juga tarikan, akhirnya ketam pun si cukup. Ketam si cukup. Tapi paksa kita nginang ketam secara moden. Midin si cukup. Jadi kita keluarkan hasil pertanian yang digunakan oleh restoran tu. Dan juga kalaunya pelancong antarabangsa, tip saja cukup. Setidaknya mesti beri tip. Biar kita kerja di hotel beri tip. Bukannya ringgit, US dollar ya. Jadi limpahannya begitu besar. Jadi sebabnya kita dah bersetuju 2 buah hotel antarabangsa tu akan dibina di kawasan tu. Jangan kita jealous-nya. Jatuh lah mula hotel besar-besar tu. Kita menggunakan swasta. Dalam post-COVID development strategy, kita menggunakan dana swasta. Dan apabila yang bangun tu, wujudlah pekerjaan baru. Kita beruntung kerana kita ada sentek. Denan malah sentek. Saya continue dari Denan. Apa ya? Latihan untuk anak muda dari semua sudut, termasuklah augmented reality-nya, virtual reality-nya, digital marketing-nya, geni ngatur katil, geni nak ngatur bilik, training sia. Jadi NATO akan beri pekerjaan kepada orang seluruh kawasan tu, termasuk bau. Jangan lupa opang lah. Jadi semua kawasan tu akan menikmatinya. Jadi ekonomi kita mesti kita rancang dengan sebaik mungkin. Jadi adik kakak sekalian, tuklah akan berlaku di Lunduk Sematan. Dalam masa 3 tahun tu setidaknya nak coba start mula construction. Jadi itu akan banyaklah orang datang ke situ pula. Dan juga sedialah jak kita kedai-kedai kita, kedai makan kita. Dan ini akan memberi nikmat yang baik kepada di kakak kita di Lunduk dan Sematan. Dan akhirnya tok jadi vendor, kita ada toke-toke baru. Tok wang tempatan boleh jadi toke baru. Toke ketam, toke sayur. Jadi keadaan ekonominya berjalan. Sebab dia kita mula tukun tiruan kat tu supaya hasil laut dia akan bertambah. Alhamdulillah di kakak bertambah. Di Mukah 3 kali ganda penangkapan ikan di Mukah. 3 kali ganda. Kena dah ada rumah dah di laut ya. Rumah ikan dah ada. Jadi dah kita mula rumah ikan. Pandai-pandailah kita menguruskan ikan. Dan ini akan memberikan manfaat kepada orang yang datang di situ. Infrastruktur lain kita buat. Apabila kita dah mula jembatan tu dengan dia, sebab dia sudah datang melabur. Mudahnya si percaya, si confident. Apabila kita dah bolah tu, air terpaksa kita tingkat. Air dengan elektrik untuk seluruh kawasan tu. Jadi apabila confident levelnya ada, jadi setidaknya akan melabur di kawasan tu. Mungkin si nak ya kerja saya si cukup kalau saya si respon dengan YB Azizul pasal karbon. Karbon tu adalah apalah masa Malaysia kan karbon kau. Karbon juga lah. Mau nak pakai bahasa Inggeris juga kita tahu.
Ada orang kata jangan pakai bahasa Inggeris ni kaya untuk karbon. Apa dia pakai karbon lah. Karbon tu sebenarnya dunia itu ialah kepanasan. Apabila global warming tu, jadi hidup kita terjejas oleh kepanasan yang ada, yang mengakibatkan banyak malapetaka kepada dunia, termasuklah banyak flood, banjir, lepasnya air laut pandai naik dan menjejaskan hidup masyarakat sedunia. Jadi kita di Sarawak tu, lebih-lebih kita di Sematan lah, lagi ada hijau. Pokok tu sidak wadun kita waktu yang masyarakat semua macam saintis macam ngelakar hal karbon, di mana pokok kita ngisap karbon dan masuk dalam pokok menerusi proses sintesis, fotosintesis, layan yang ngeluar oksigen. Apa yang berlaku, kita banyak pokok, jadi pokok ya macam kita store karbon. Munsi dipotong, nya store karbon, nya akan ngisap karbon. Memang benar kita masih banyak kawasan tu, tapi mesti diurus mengikut peraturan undang-undang dunia. Sebabnya kita telah memindah perlembagaan kita, undang-undang tanah kita, supaya kita dapat menguruskan undang-undang hutan dan tanah hal karbon tu. Ya, satu. Nombor duanya, di dalam dunia tu saya difahamkan ada 4 saja yang boleh store karbon. Satunya ialah di perairan Sarawak. Sebabnya kita pindah perlembagaan kita, termasuklah ruang udara di atas tanah adalah kepunyaan orang yang mempunyai tanah. Dengan kata lain, ruang udara kita atas negeri Sarawak adalah hak orang Sarawak. Jadi siapa yang pakai ruang udara mesti minta keizinan daripada Perintah Sarawak. Itu adalah baru. Jadi kita akan menguruskan undang-undang tu dengan tata cara yang tertentu. Maklumlah kini tu semua pakai udara. Telefon kita semua pakai udara. Signal tak berjalan. Ni boleh diberi free. Ni ada diberi signal tu kepada telco. Jadi kita kini tu ada kuasa di atas tanah kita, udara yang di atas tanah. Make very big. Jadi kita pindah. Tu akan memberi dana pendapatan baru kepada negeri Sarawak. Biar juga dengan tanah kita sampai ke Continental Shelf 200 lebih kurang nautical mile, yang masih lagi adalah hak kita. Kena tuk sempadan kita. Kerajaan si boleh nukarkan sempadan. Mesti saya tanya ke Menteri Undang-Undang. Yang mesti ada permission consent daripada DUN dan juga masyarakat raja-raja. Jadi sempadan kita mengikut sempadan tahun 54. Sebab ialah bila baru biar ngata GPS patut ngembak kerajaan ke mahkamah, saya jawab si payah ia ada hak kita. Kalau kita salah, nyang ngembak kita ke mahkamah. Kita akan paloi. Kita mempertahankan harta yang ada pada negeri Sarawak. Jadi kawasan tu adalah satu daripada 4 kawasan dalam dunia yang boleh menjadi storage area. Bayanglah kita akan pergi ya. Bukan pergi. Hari dulu Korea dah datang situ. Ada company yang nama POSCO. POSCO tu adalah syarikat macam Sarawak Energy di Korea. Macam Sarawak Energy menjanakan karan. Dan syarikat tu menggunakan batu arang, coal powered generator. Ini adalah yang mencemarkan alam sekitar. Tidak yang luar karbon,
apa nama capture apa? Capture karbon, ditangkapnya karbon tu, dikompresnya dan akan ditanam di dalam apa nama bawah tanah. Jadi setidaknya nak store di situ. Si boleh pergi ya dana lagi. Ya kuasa Tuhan lah yang beri dengan kita. Jadi dia kakak nak apa sebab nak tak jadi berlaku tu? Cuma perkara baru tu. Kena niat kita baik. Kita nak mula jambatan. Mula nak kena tu untuk rakyat. Belum habis tu, dengar tak dengar Azizul dek? Jambatan semua dah teruk. Titi mau ganti dan lagi kita ganti semua titi yang ada di situ. Saya berani cakap tu kerana saya nampak ada lah sikit-sikit dana lah. Kongsi dengan orang duduk juga lah. Tambahan tu agak minyak kali tu ada 122 per barrel. US dollar 122 per barrel. Saya pun estimate bagi kat 70. Bajet saya 70. Biasa kongsi dengan kita lah. Madah premier kita boleh tahan juga lah kosmetiknya. 70 tu 122 berapa bezanya? Jadi tahun tu mesti ada balance sikit. Beri dengan setiap titi tukar je lah. Puan makin titi kayu. Semua ya, semua betul. Semua. Excel, ada duit, dia nak cakap. Besok lagi ke lah? Henry minta juga. Saya tahu. Sorry saya pergi kawasannya. Opa nak mula pekan baru. Dah janji ya manifesto you dah menangnya. Terima kasih lah. Wah ambil kemenangan kepada Opa. Dan juga kemenangan situ lah semua. Yang keduanya stadium. Ya, tak ada masalah nak ya. Okey rakyat kita lagi muda wah. Yang dah diriknya situ lagi kecil okey. Sampai warnanya denan sama. Tu dah besar. Dah jadi wakil rakyat. Si berasa. Ketek-ketek si berasa. Sudah besar dah. Jadi di kakak sekalian sambil kita bergurau ke Datuk, itu adalah komitmen kita untuk situ. Pejabat daerah kita dah melihat tadi, kita akan perbaiki dan kita minta duduk semata untuk macam Dubai. Macam Dubai, jangan kalah yo. Jangan kalah. Jadi penginapan pihak swasta ada datang situ. Sebenarnya yang dah di-approve 2. Ada sebuah lagi. Yang lihat kita negeri Sarawak tu adalah negeri yang aman. Apabila negeri aman, tidak pelancong mau datang situ. Tidak nak ngair nak apa, negeri aman. Mungkin kita berperagah, siapa nak datang? Siapa mau datang ke Ukraine situ? Seorang semua datang ke Ukraine. Siapa mau datang ke Afghanistan? Ada. Negeri Syria ya begitu kacak sekali dengan hazanah, dengan apa nama sejarahnya. Saya dah orang datang Syria. Maka kita jagalah negeri kita. Jaga negeri kita benar-benar. Politik kita mesti stabil. Kita sama-sama bekerja untuk masa depan Sarawak. Macam kita gitu. Ya gitu, kita sedang berpakah, masa ada berkelahi, dapat berkumpul, ngambil angin yang kacak-kacak situ, pun fresh air, dan terusnya kita dapat bercerita kedaknya masa depan kita. InsyaAllah lah, selagi saya masih sihat, dipercayai oleh kita, terima kasih dengan orang PBB kerana meneruskan saya jadi Presiden PBB. Terima kasih. Saya akan dengan rakan-rakan saya melaksanakan yang sebaik mungkin untuk negeri kita. Di kakak sekalian, alhamdulillah, Allah sayang dengan kita. Saya diberi ilham, rakan diberi ilham, negeri kita insya-Allah akan makmur. Dan juga yang penting, keadaan keuangan kita kukuh. Nampaknya keuangan kita insya-Allah akan bertambah.
untuk semua rezeki yang beri Tuhan dengan kita. Tapi jaga benar-benar, jangan boros. Jangan boros. Sebab dia saya nak mula sovereign fund. Lebihan pendapatan kita simpan untuk masa depan anak cucu kita. Negeri Norway sijak besar, habisan kaya dalam dunia. Sovereign fundnya 1.3 triliun dolar. Minyaknya nyano start tahun 1976. Ceritanya keluar minyak baru dituk kita dah 1910 keluar minyak. Baik nasib ilham diberi dengan kita waktu tu. Walaupun terlambat, tapi belum terlambat benar. Kita nyimpan duit kita. Mungkin kita orang Islam, kita tahu Tuhan madah, lihatlah masa depan juga berjaga. Sebab dia disebutnya moderation dalam Islam. Jangan boros. InsyaAllah negeri Sarawak akan si boros. DAP ngata kita bankrupt. Saya buat ganti denan daripadanya geng bankrupt. Tu dah tahun kelima saya ada bankrupt. Tambah lagi ada duit negeri Sarawak. Sebab apa? Kerjaan kita baik, niat kita baik. Jadi Azizul niatnya baik. Dah ada jeti kalan ke tak tu. Jadi kita nak bangunkan supaya timbul pekerjaan dan juga rakyat kita mempunyai pendapatan household income yang meningkat. Ialah kita pun target. Jadi ini kakak cukuplah saya ngepak begitu. Saya mengucap terima kasih dan setinggi penghargaan kepada orang Lundu, orang Bau, orang Opa, Sematan Lundu tu kena beri kemenangan yang besar kepada GPS dalam pilihan raya yang lepas. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita bertanding di semua kawasan 82, kita menang 76. Saya mengucap terima kasih. Dengan adanya kekuatan tu, insya-Allah kita akan terus mempunyai strategi ekonomi yang mantap untuk menaikkan kehidupan masyarakat rakyat Sarawak dan menjadi Sarawak negeri yang maju pada 2030 insya-Allah. Ini termasuklah kita di kawasan Sematan. Dengan itu, lepas bismillahirrahmanirrahim, saya musmilah kalan kita yang moden pada hari itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Baik, atau cara seterusnya merupakan majlis pelancaran brosur pelancongan daerah Lundu. Untuk makluman, brosur pelancongan daerah Lundu ini merupakan inisiatif Jawatankuasa Tourism Task Force daerah Lundu bagi mempromosikan eko pelancongan di daerah Lundu. Dan brosur ini merupakan versi pertama yang merangkumi maklumat pantai, air terjun, taman negara, pesta, tempat makan dan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Selain itu, brosur ini mempunyai peta Lundu yang mempamerkan lokaliti eko pelancongan di daerah Lundu. Untuk itu, majlis mempersilakan Yang Berhormat Cik Azizul untuk menyerahkan brosur pelancongan daerah Lundu kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Dengan hormatnya majlis mempersilakan. Untuk itu majlis Sarawakku sayangku, kebanggaanku selalu, aman mampu selamanya Sarawakku. Rakyat bersatu padu, pemimpin mengambil tahu, menuju maju Sarawak maju.